Dalam segmen Profit Club pada kali ini, kita nak sembang tentang kelab yang baru kalah semalam dah. Kita nak sembang tentang satu-satunya kelab yang ada trofi emas dalam EPL, iaitu tak lain tak bukan, iaitu pasukan Arsenal. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak sembang pasal pasukan Arsenal dalam segmen Profit Club. Aku letakkan Arsenal ni bukan sebab mereka kalah dengan Newcastle semalam tapi memang aku letakkan Arsenal pada minggu ni. So macam kita tahu, kita tak boleh nafikan Arsenal adalah antara kelab terbesar dekat England dengan rekod-rekod sejarah yang betul-betul bagus. So kalau hampa nak tahu lagi macam mana cerita pasal pasukan Arsenal, macam mana mereka ditubuhkan sampai ke hari ni, so jom kita mulakan. This is his team, this is his players, and they are special. They really are, and they've marvelled everybody up and down the country with the way they played their football, the way they've been together, the bond that they have, each and every one of them. Pasukan Arsenal ni adalah antara pasukan tertua juga sebab mereka ni ditubuhkan pada tahun 1886 yang lepas. Dan kalau hampa nak tahu, sampai ke hari ni pasukan Arsenal masih lagi memegang identiti macam mula-mula mereka ni ditubuhkan tau. Sebab tak banyak kelab yang mengekalkan mereka punya identiti sejak mereka ni ditubuhkan. Dan pasukan Arsenal hari ni dikenali sebagai identiti The Gunners ataupun peluru lah. Sebab apa? Sebab pasukan Arsenal ni ditubuhkan oleh pekerja-pekerja yang buat peluru. Maksudnya pekerja-pekerja yang buat senjata lah. Ada 16 individu penting yang telah mengasaskan pasukan Arsenal pada tahun 1886. Iaitu nama utama dia yang betul-betul nak cipta iaitu David Dunskin. Dia dengan 15 kawan-kawan mereka ni kumpul duit dan mereka ni asaskan satu kelab bola sepak. Tapi dulu bukan nama pasukan Arsenal. Arsenal ni kalau hampa nak tahu, mereka ni melalui beberapa perubahan nama. Dan nama pertama pasukan mereka adalah Dial Square. Mereka namakan pasukan bola sepak tu Dial Square bersempena dengan bengkel tempat mereka kerja tu. Tapi lepas tu ditukar nama kepada pasukan Royal Arsenal. Dan pasukan Dial Square ni memainkan perlawanan pertama mereka pada 11 September pada tahun 1886. Waktu tu mereka menang dengan pasukan Eastern Wanderers. Mereka menang dengan keputusan 6-0. Boleh kata bagus jugalah. First game dah menang 6 biji dah. Dan lepas tu mereka rasa macam Dial Square ni nama macam kotak je kan. So setahun kemudian pada tahun 1887 mereka tukar nama pasukan ni kepada pasukan Royal Arsenal. Bagi aku nama Royal Arsenal tu kalau stay sampai hari ni pun boleh kata sedap juga nama tu. Tapi mereka ni melakukan beberapa perubahan nama lagi. Nama lepas Royal Arsenal tu adalah Woolwich Arsenal. Betul buruk nama tu. Nasib baik tak stay sampai hari ni. Tidak kalau main teruk, nama macam tu memang senang nak kena bahan. Dan lain kali sampai ke hari ni, nama pasukan Arsenal kenal sebagai pasukan Arsenal saja. Sebelum tu ada satu lagi nama iaitu pasukan The Arsenal. Tapi The tu lama-lama hilang je lah. Lain kali orang panggil Arsenal je. Pasukan Arsenal, home pertama mereka adalah dekat Plumstead Common. Tapi sayang pada tahun 1913, pasukan Arsenal ni nak bankrupt. Disebabkan tentu ada kujuran pasukan baru lagi dekat tempat pasukan Arsenal. So fan-fan pun berpecah sokong pasukan tim tu yang lagi kuat daripada pasukan Arsenal. So waktu tu Arsenal bukan setakat nak bankrupt, memang hampir-hampir bankrupt gila. Tapi nasib baiklah mereka ni dipegang juga oleh ahli-ahli businessman dan lain kali mereka buat keputusan untuk berpindah ke stadium baru yang bernama Stadium Highbury. Dan Arsenal menjadi kelab London pertama. Kan kalau hampa nak tahu, dekat London ni banyak gila kelab bola sepak tau. London ni adalah antara bandar yang mempunyai kelab bola sepak terbanyak dekat dunia. Tapi Arsenal adalah kelab bola sepak pertama yang menjadi profesional dekat London. Maksudnya mereka ni adalah kelab pertama yang jadi profesional lah. Mereka jadi profesional pada tahun 1891 sebelum mereka berpindah ke Highbury lagi. Dan hampa nak tahu tak pasal sepak Arsenal dengan Spurs ni boleh kata memang bermusuh gila lah. Sampai mereka ni ada can masing-masing. We've got one question. And one question only. What do we think of Tottenham? Shit! What do we think of shit? Tottenham! Thank you! Pemusuhan mereka bermula pada tahun 1919. Sebenarnya sebelum tu lagi, bila Arsenal berpindah ke Highbury, so mereka duduk dekat dengan Spurs. Waktu ni Spurs macam tak suka. Dan nak tambah lagi sakit hati lagi, pada tahun 1919, waktu tu Arsenal tengah main dekat Division 2. Pasukan Spurs tengah main dekat Division 1. Dan waktu tu Division 1 mereka nak melakukan perubahan. Mereka nak besarkan lagi liga mereka. Maksudnya mereka nak tambah lagi lah pasukan. Tapi tetap akan ada penyingkiran juga. Mereka nak tambah 4 pasukan je dalam Division 1 tu. So waktu tu Liga Inggeris mereka ambil keputusan untuk ambil 4 pasukan teratas daripada Division 1. Dan kan aku cakap mereka tetap nak buat penyingkiran. So mereka buat undian antara pasukan nombor 20 Division 1
dan juga pasukan nombor 5 Division 2. Dan waktu tu kebetulan pasukan Spurs adalah pasukan yang dekat kedudukan nombor 20 Division 1 dan pasukan Arsenal adalah pasukan yang berada di kedudukan kelima dekat Division 2. So waktu tu mereka tak buat lawan apa semua, mereka buat undian je. Bila undian berlaku, secara mengejutkan pasukan Arsenal yang dekat Division 2 yang dapat majoriti undi untuk main dekat Liga pada musim depan. So Spurs pun terjatuhlah dekat Division 2. So waktu ni ramai fan-fan Spurs dan juga petinggi pasukan Spurs mereka tuduh Arsenal main cara kotor. Waktu tu Arsenal menang undian 18 undi dan Spurs je dapat 8 undi saja. So waktu tu lah Spurs memang panas dekat pasukan Arsenal dan pemusuhan mereka bermula pada hari itu. Boleh kata setiap kali lawan je mesti akan panas lah. Dan antara individu yang betul-betul penting dalam revolusi pasukan Arsenal adalah Herbert Chapman. Fan-fan Arsenal dan juga fan bola sepak kena berterima kasih dekat Herbert Chapman sebab dia bukan saja ubah sejarah pasukan Arsenal, dia juga ubah sejarah bola sepak. Sebab apa kata macam tu? Jom kita tengok. Dalam bola sepak, Herbert Chapman banyak bagi inovasi-inovasi baru. Dia lah yang memperkenalkan nombor dekat jersey tu untuk memudahkan coach buat taktik lagi. Dia yang banyak buat perubahan dekat padang. Dia memulakan pemasangan lampu lipas dekat stadium so boleh main waktu malam. Dan dekat Arsenal, dia mengubah pasukan Arsenal menjadi semakin kuat. Dia lantik seorang coach yang betul-betul berkaliber dan dia ni bijak untuk cari bakat-bakat muda untuk kuatkan pasukan Arsenal tanpa bajet yang tinggi. Dan satu lagi, dia bijak dalam bisnes untuk menjual player dia dengan harga yang mahal. So time Herbert Chapman dekat pasukan Arsenal, Arsenal memang kuat. Dan macam aku kata tadi, dia ni sampai dipanggil The Innovator sebab dia ni banyak melakukan inovasi dalam bola sepak. Tapi sayang tak lama pun dia dengan pasukan Arsenal, tak sampai 10 tahun pun. Sebab dia main dekat pasukan Arsenal pada tahun 1925. Pada musim 1933-34, dia telah pun meninggal dunia secara mengejut disebabkan tentu ada penyakit radang paru-paru. Bila kita nak sembang pasal zaman kejayaan pasukan Arsenal, aku rasa zaman kejayaan pasukan Arsenal yang betul-betul kita ingat adalah zaman Arsene Wenger lah. Walaupun Arsene Wenger dekat hujung karier dah bersama pasukan Arsenal dikenali sebagai spesialis top 4, tapi Arsene Wenger waktu awal-awal dekat Arsenal memang betul-betul padu. Hambaylah tentu waktu tu EPL tengah dikuasai oleh Sir Alex Ferguson dekat Manchester United dan datanglah seorang coach daripada Jepun entah mana tah, tiba-tiba boleh conquer dan boleh lawan pula dengan Sir Alex Ferguson. Dan rekod paling bagus Arsene Wenger buat dekat pasukan Arsenal yang diingati sampai ke hari ni adalah menghabiskan musim tanpa kalah dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Waktu tu mereka menghabiskan 38 game unbeaten dan dapatkan anugerah EPL dengan trofi emas sekali. Benda tu mereka buat pada musim 2003-2004. Dan Arsene Wenger lah banyak melahirkan bintang-bintang bola sepak muda yang menjadi legenda dekat pasukan Arsenal yang kita kenal sampai ke hari ni. Sebut je nama macam Patrick Vieira, Robert Pires, Thierry Henry, Freddie Ljungberg, Dennis Bergkamp, banyak lagi. Dan ada juga pemain-pemain muda yang dia develop, contoh macam Cesc Fabregas, Robin van Persie. Dan walaupun waktu tu kita tak dapat nafikan kekuatan Manchester United under Sir Alex Ferguson memang padu, tapi Arsenal pun dapat menyangi kehebatan pasukan Manchester United time tu. Peristiwa paling menyedihkan untuk pasukan Arsenal, mereka ni tak adalah tragedi apa-apa. Tapi kalau aku terlepas, minta maaf lah, boleh komen kat bawah. Tapi peristiwa paling menyedihkan untuk pasukan Arsenal adalah kalah final UCL kot. Sebab kalau hampa tengok game final UCL pada tahun 2006, waktu tu Arsenal kalah dengan pasukan Barcelona. Tapi dalam game tu, kalau hang tengok permainan, aku rasa Arsenal memang boleh menang. Tapi boleh kata mereka ni tak ada luck juga. Sebab dalam game tu, mereka telah kehilangan goalkeeper utama mereka, Jens Lehmann, yang dikenakan kad merah dalam game tu. Rivalry terbesar untuk pasukan Arsenal tak lain tak bukanlah adalah pasukan Spurs. Sebab macam aku kata tadi lah kan, pemusuhan mereka ni memang hangat. Dan selain pasukan Spurs, ada juga pasukan Chelsea iaitu rival satu kota mereka. Dan yang ketiga adalah pasukan Manchester United. Manchester United ni sebab rivalry, boleh kata rivalry klasik lah antara Manchester United dan juga Arsenal waktu zaman Sir Alex dan juga Arsene Wenger. Dan dibawa sampai ke hari ni. Pemain terbaik sepanjang masa untuk pasukan Arsenal tak lain tak bukan adalah Thierry Henry. Bukan saja pemain terbaik sepanjang masa untuk pasukan Arsenal, tapi boleh kata juga antara pemain terbaik sepanjang masa yang pernah dilahirkan dalam EPL. Dan pemain dengan gol terbanyak untuk pasukan Arsenal, macam tadi juga pemain terbaik mereka iaitu Thierry Henry dengan rekod sebanyak 228 gol daripada 377 game. Signing terbaik untuk pasukan Arsenal boleh kata banyak juga. Contoh David Seaman, mereka dapatkan dengan nilai 1 juta sahaja, tapi tentu rekod British lah untuk goalkeeper. Contoh ada macam Patrick Vieira dan ada juga macam Cesc Fabregas, mereka dapat free daripada pasukan Barca. Tapi aku rasa signing terbaik untuk pasukan Arsenal adalah Patrick Vieira lah. Main dengan nilai 35 juta pound daripada pasukan AC Milan, main dengan potensi sahaja dan berjaya digelak dengan sangat baik oleh Arsene Wenger dan jadi legend dekat pasukan Arsenal. Signing termahal untuk pasukan Arsenal sampai ke hari ni adalah Declan Rice, iaitu signing terbaru untuk pasukan Arsenal pada musim ni. Declan Rice datang ke pasukan Arsenal dengan nilai 100 juta pound. Penampilan terbanyak untuk pasukan Arsenal adalah David O'Leary
dengan 722 penampilan bersama pasukan Arsenal. Gila mak, 700 lebih ho. Dan clean sheet terbanyak untuk pasukan Arsenal adalah David Seaman dengan 237 clean sheet bersama pasukan Arsenal. Dan rekod tu masih lagi bertahan sampai hari ni. Mana kita tahu kod-kod David Raya ataupun Rasday boleh pecahkan satu hari nanti. Dan pemain termuda yang buat debut bersama pasukan Arsenal adalah Ethan Nwaneri yang buat debut ketika usia 15 tahun 181 hari. Hang dekat mana waktu 15 tahun? Dia dah buat debut profesional dah lawan dengan pasukan Brentford. Masa gelap pasukan Arsenal, aku rasa kalau zaman moden ni waktu zaman Covid lah. Kita semua masih lagi tak boleh lupakan Arsenal waktu zaman Covid. Waktu tu memang prime AFTV, memang prime pasukan Arsenal yang kita semua ingat. Tapi hak tu lawak je lah kan. Tapi zaman gelap pasukan Arsenal, aku rasa masa mula-mula mereka ni ditubuhkan lah. Sebab waktu tu mereka mula-mula merangkak sampai mereka ni hampir bankrupt. Sampailah berpindah ke Highbury dan jadi pasukan yang hebat sampai ke hari ni. Kemenangan terbesar pasukan Arsenal adalah pada tahun 1931. Waktu tu Arsenal mengalahkan pasukan Grimsby dengan keputusan 9-1. Dan kekalahan terbesar pasukan Arsenal adalah 8-0, bukan 8-2. Mereka kalah dengan pasukan Loughborough dengan keputusan 8-0. Dan yang menariknya, pasukan yang mengalahkan mereka 8-0 ni dah tak wujud dah pun sampai ke hari ni. Mereka kalah ni adalah pada tahun 1896. Macam biasa, dekat penghujung video kita akan buat best 11 all time untuk pasukan Arsenal. Dan ni adalah pilihan aku, formation 4-3-3. Goalkeeper tak lain tak bukanlah clean sheet terbanyak untuk pasukan Arsenal, David Seaman. Partner yang terbaik yang pertama aku ambil Tony Adams lah, legend pasukan Arsenal. Yang kedua adalah Sol Campbell, legend pasukan Spurs, dah lawak legend pasukan Arsenal. Dekat right back aku ambil Lee Dixon, antara pemain dengan most experience dekat pasukan Arsenal. Dekat left back, macam dekat zaman moden kita tak ada play macam Ashley Cole. Tapi kita tak boleh nafikan ada seorang pemain yang betul-betul bagus dulu, iaitu Nigel Winterburn. Dekat midfield, player pertama aku nak pilih Patrick Vieira. Tak bolehlah nak start barisan midfield tanpa Patrick Vieira. Dan midfield yang kedua, midfield yang betul-betul didevelop oleh Arsene Wenger, iaitu Cesc Fabregas. Attacking midfield, aku letak Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp memang padu mat. Mungkinlah nanti saya mau play aku buat Dennis Bergkamp. Kalau pernah apa boleh komen kat bawah. Dekat right wing adalah Robert Pires. Dekat left wing aku letak Freddie Ljungberg. Dan dekat striker aku letak Eddie Nketiah dah luar. Dekat striker aku letak Thierry Henry, top scorer all time untuk pasukan Arsenal. So itulah video kali ini, kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Tak banyak dah, boleh share video dekat kawan apa semua. Dan siapa yang tak subscribe lagi boleh subscribe. InsyaAllah EPL review kita akan buat pada hari Selasa, aku tak silap. Kita tunggu game-game berjalan dulu. Sebab game Chelsea dengan Spurs lambat sangat. Siapa suruh dua-dua tim tu tak main UCL? So dah kena main lambat kan. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.